Salah satu daripada perkara yang membatalkan puasa, masuknya sesuatu ain ke dalam rongga. Jadi kahak ni dikira ain. Dikira ain. Dan dia dikira ain ni kalau dia telah keluar lah. Sebab itu dalam minhaj kata kalau kahak tu datang daripada dalam dan dia tidak sampai ke permukaan lidah dan dia telan, tidak batalkan puasa. Dan dalam masalah orang yang mengalami kesukaran untuk apa? Membuang kahak, mengalami kesukaran seperti yang ditanya tadi. So dalam bab puasa ni, dia batal puasa bila apa? Bila kita buat itu dalam keadaan sengaja dan kita buat itu dalam keadaan tahu dan bukan terpaksa. Jadi kalau orang yang disebut tadi, kalau dia dia mengalami selsema, kahak, dan dia mengalami kesukaran, saya tak pernah jumpa, saya lah, yang lain mungkin biasa jumpa, daripada segi kitabnya yang membahaskan secara spesifik masalah ni. Yang ada dibahaskan berkaitan dengan orang yang dibalai dengan gusi berdarah, disebut dalam Mustarsyidin, nukil daripada fatwa. Jadi orang yang mana dibalai dengan gusi berdarah. Jadi bila gusi seseorang berdarah, air liur dia itu akan jadi najis. Air liur yang tak membatalkan puasa sekiranya menelannya adalah air liur yang antara syarat dia adalah suci. So kalau air liur itu mutanajis, bercampur dengan benda asing, menelannya membatalkan puasa. Maka dibawalah masalah ni. Macam mana orang yang mana gusi berdarah? Gusi berdarah ni dengan perkataan mandi bertulia bidami lasatihi. Dia punya gusi berdarah. Ibtilak. Dia bukan benda tu temporary. Benda itu berlaku secara berterusan. Kalau dia koma pun keluar darah lagi. Kalau dia koma pun keluar darah lagi. Maka ditulis bahawasanya dia jernihkan dia punya apa? Air liur dia, dan selepas itu kalau dia telan air liur dia pun tidak membatalkan puasa. Faham tak? Maksudnya jangan dia telan darah yang masih, dia punya air liur yang masih warna merah tu dia pergi telan. Tetapi dia jernihkan, maksudnya dia buang. Dia kena buang juga darah tu. Tetapi setelah itu sebenarnya mulut dia dikira masih lagi mutanajis. Kalau dia telan air liur pun batal puasa yang mutanajis tadi. Tetapi oleh kerana dia sampai ke tahap yang disebut mubtala, maka dimaafkan. Kemudian dalam masalah kahak ni, satu kita kata sukar, satu lagi tak boleh. So dalam keadaan ni orang ini dia perlu, maknanya dia perlu adalah, dia kata susah kan nak bawa apa, sapu tangan. Bawa sapu tangan tak susah kan? Bawa sapu tangan tak susah, bawa je lah sapu tangan. Jadi untuk dia kena usahakan untuk tidak apa? Untuk tidak menelan. Tapi kalau tanpa pilihan dia tertelan, dia ada juga masalah orang yang mana dia tak dapat elak daripada tertelan, kerana benda tu berada di hujung dia punya apa, mulut dia, maka dia tertelan, maka tak batal. Tapi dalam keadaan ini, apa yang dia mampu untuk elakkan, maka dia kena elakkan. Wallahu a'lam.